Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah bagi meneruskan acara simposium KBD hari ini, kita akan mulakan dengan slot yang pertama untuk petang ini, iaitu merupakan slot yang keempat pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, slot yang pertama pada petang ini diperlukan masa selama 20 minit untuk sesi pembintangan, manakala 5 minit baki adalah masa untuk sesi soal jawab. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya membawa anda ke satu dimensi yang lebih jauh, ada moleknya saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama ialah Encik Muhammad Syarifuddin bin Jauhri, penolong pengarah Unit Dasar dan Perancangan Pendidikan Islam, bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala ahli panel yang kedua ialah Tuan Haji Muhammad Kamil bin Ali, Ketua Penolong Pengarah Unit Dini, Tahfiz dan Turath, bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan tajuk yang akan dibentangkan oleh kedua-dua panel pada petang ini, pelaksanaan kurikulum bersepadu dini KBD semakan tahun 2023. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, untuk tidak melampaukan petang anda pada hari ini, saya dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Syarifuddin bin Jauhri, penolong pengarah Unit Dasar dan Perancangan Pendidikan Islam, bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Ahli panel yang pertama pada petang ini membentangkan tajuk diskusi pada petang ini, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran wa basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i biru. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada mudah cara majlis pada petang ini. Yang berbahagia Tuan Haji Arifuddin bin Abdul Hamid, Ketua Penolong Pengarah Kanan bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, guru saya Ustaz Muhammad Kamil bin Ali, Ketua Penolong Pengarah di Unit Dini, Tahfiz dan Turath, bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, sahabat saya Ustaz Syuaib dari Sektor Pengembangan Sekolah Agama, pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri SPI JPN Negeri Kedah, sahabat-sahabat dari PPD seluruh Negeri Kedah, tuan-tuan para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang berbahagia ini, di Dewan yang indah ini, dapat kita bersama-sama untuk kita mendengar perkongsian berkaitan dengan perkara yang baharu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh tuan-tuan para asatizah, iaitu berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum bersepadu dini. Ada hujung dia tu, saya makan. Mungkin ada yang tertanya-tanya dan mungkin ada yang sudah sedia maklum perkembangan terkini berkaitan dengan kurikulum bersepadu dini. Tuan-tuan telah didedahkan
pada pagi tadi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan KBD, iaitu Ahsanul A'mal, amalan terbaik yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah yang telah berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk petang ni kita berubah sikit kita punya karakter, mindset, cara fikir kita. Bagaimana kita untuk bertemu dengan satu perkembangan terkini berkaitan dengan KBD. Tuan-tuan, saya rasa semua sedia maklum juga, pendidikan yang kita lalui ini sangat dinamik. Dia boleh berubah mengikut aturan masa, mengikut waktunya, sistemnya, keperluan di peringkat atasan dan sebagainya. Jadi untuk pada petang ini, saya tidak berhajat untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan stres sebab petang kan. Dan saya bergembira berada di negeri Kedah Darul Aman ini. Sebenarnya saya jarang berada di negeri Kedah, tapi saya bila bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan, pada mulanya rasa teruja dan gentar pun ada. Sebab saya tengok ramai tuan-tuan guru ni. Untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum bersepadu dini. Sebelum kita mulakan kita punya slide ni, tuan-tuan dan puan-puan semua pernah bukan pernah, maksudnya memang semua ada telefon bimbit masing-masing, kan? Pelbagai jenama tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang iPhone-nya, ada yang Samsung-nya, ada apa ya, Huawei-nya. Lagi yang saya tak sebut yang saya tak sebut tu jangan terasalah, Oppo, Vivo dan sebagainya. Dan tuan-tuan pernah tak dalam kalangan ataupun dalam kalangan dewan tuan-tuan dalam dewan ini ada tak yang memakai telefon Nokia? Ada tak? Jaringan Nokia tu mungkin ada lagi, tapi telefon ini saya yakin dalam saya tidak ada. Betul? Mana tidak ada lah tu, tak ada angkat tangan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kenapa telefon Nokia ni seolah-olah telah berada di penghujungnya, sudah tidak digunakan oleh kita sebagai pengguna tegar telefon bimbit. Pelbagai nama telah muncul kan. Sedangkan kita lupa Nokia ni adalah jenama pertama yang pernah kita gunakan, yang pernah kita pegang sebelum kita memulakan telefon-telefon yang terkini, smartphone kan. Perbahasan berkaitan dengan Nokia ini, saya cerita Nokia pula, tak apa. Kita nak mulakan ni supaya kita nak segarkan minda mindset kita bahawa kenapa Nokia ni tidak berada pada kedudukannya yang sama dengan ataupun lebih dengan jenama telefon-telefon yang lain. Pertama, saya jawablah. Pertama, usaha Nokia ni ataupun bisnes Nokia ni dia sangat selesa dengan apa yang dia ada pada ketika itu, sehingga dia tak mahu nak berubah dari segi operation system dia. Dia masih menggunakan sistem, tak silap saya, Symbian system, OS dia. Macam kita pun dia ada operation system dia, OS tu kan. Kemudian iOS, kemudian telefon Oppo, Vivo, Samsung, Android. Kita nak bertukar kepada Android pada ketika itu. Kita selesa sebab pada ketika itu ada saingan. Dan tidak sedar mereka ataupun Nokia ni tertinggal jauh. Bila dia nak pergi bersaing dengan jenama telefon yang lain, jarak sangat jauh, sehingga dia mengubah atau nak menukar operation system daripada Microsoft, tak silap saya, pun tak boleh nak menandingi telefon-telefon yang telah jauh ke depan. Dia ketinggalan. Pada ketika itu baru dia sedar bahawa dia lambat untuk bertindak.
kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam teknologi telefon. Baik. Analogi dia bercerita itu, kita masuk kepada slide yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, KBD saya makan ini adalah, saya makan itu, yang saya kata kurungan saya makan itu, sebenarnya adalah bukan kependekan, kita ambil daripada KBD berdasarkan kurikulum Ma'had Bu'us Al-Islamiyah Al-Azhar. Kemudian kita pendekkan, kita jenamakan sebagai KBD Semakan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pelaksanaan? Saya cerita sejarah sikit, walaupun saya tahu dan yakin dan percaya sebelum ini panel ada menceritakan berkaitan dengan KBD, sejarah KBD itu sendiri. Saya ringkaskan di sini tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana perancangan nak membawa kurikulum Azhari yang di negeri, yang digunakan di negeri, di Kedah sendiri, di Pahang, Kelantan dan sebagainya. Pada ketika itu ada satu resolusi seminar pemantapan kurikulum SABK, dan pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2011 satu persidangan ketua-ketua jabatan maklumat seluruh negara telah bersidang nak menyelaras satu kurikulum Azhari ini supaya dijadikan kurikulum yang lebih berstruktur, bersistematik. Ada hala tuju yang jelas, sama ada di peringkat negeri, peringkat negara maupun peringkat antarabangsa. 2 ataupun 3 tahun perancangan ini telah disambut oleh pihak Lepai dan Jakin pada ketika itu. Mereka menyelaras kurikulum Azhari ini untuk dijadikan sebagai kurikulum kebangsaan. Kemudian pada tahun 2012 dalam satu mesyuarat Jawatan Kuasa Kurikulum Pusat pada ketika itu, sekarang Jawatan Kuasa Kurikulum, Jawatan Kuasa Kurikulum Kebangsaan. Dulu namanya Jawatan Kuasa Kurikulum Pusat. Pada 26 Jun 2012 dan dibentangkan juga dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Perancangan Pendidikan pada 26 Julai 2012. Detik itu bermulanya KBD telah diluluskan sebagai kurikulum kebangsaan, dan kita angkat juga kepada Majlis Raja-Raja, Mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 26 Julai 2013, tahun selepas itu, untuk mendapat perkenan Raja-Raja seluruh negara. Dan detik itu juga KBD diluluskan dan prosesnya bermula dilaksanakan pada tahun 2015. Tuan-tuan, ada yang dah masa 2015 dah bermula dengan KBD, ada tak? Tuan-tuan guru, ada tak yang pernah melalui pada tahun 2015 kohort pertama KBD? Ada? Mungkin ada kan? Ramai ada. Maknanya pada tahun 2015 bermulanya KBD di SABK. Kemudian pada tahun selepasnya 2016 kita mula sebarkan sayap KBD ini ke sekolah-sekolah di agama swasta. Sebab sekolah agama swasta ni dia punya prosesnya berbeza, dia tak sama dengan di peringkat pusat. Sebab sekolah swasta ni dia punya enactment di negeri-negeri masing-masing, belum mendapat tulisan di peringkat raja-raja mereka pula. Okey, sebab tu dia lewat sikit. Kemudian pada tahun 2019 bermulanya kohort yang pertama menduduki SPM. Kan? Maknanya dia mula 2015. Kemudian kohort pertama SABK menduduki SPM pada tahun 2019. Sehinggalah pada tahun 2021 sudah ada 3 kohort SPM tu Kalau saya silap mohon perbetulkan. Buat masa sekarang pelaksanaan KBD sedia ada telah melalui 3 kohort. Dan 3 kohort ni adalah hasil didikan tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah semua. Dan mereka ini telah bertebaran. Habis di SPM mereka bertebaran. Ada yang menduduki tingkatan 6, mengambil STPM ataupun STAM. Ada yang pergi ke matrikulasi, dia mengambil sijil.
kemudian ada yang mengambil asasi dan sebagainya, sehingga ada juga yang masuk ke alam kerjaan. Tuan-tuan sedia maklum bahawa ramai data, maksudnya ramai dalam kalangan anak-anak kita ni, bukan saja saya fikirlah semua yang kita sedia maklum dalam maklumat ataupun data, yang mana anak-anak lepasan SPM ni majoritinya tak sama belajar. Mereka pergi ke alam pekerjaan. Sebab kita faham bahawa alam pekerjaan di sana menawarkan lebih tawaran yang hebat dan lebih baik kepada anak-anak lepasan SPM, khususnya yang ke arah kecenderungan mereka untuk mendapat wang, duit kan, untuk mereka menjalani kehidupan. Tapi ini cabaran kita, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Dan pada masa yang sama juga ada anak-anak KBD kita yang pergi keluar negara, ke Jordan, mengambil ijazah kan. Ada yang juga ke Mesir untuk ulum Islamiah. Ulum Islamiah yang menawarkan di Azhar, hanya menawarkan lepasan SPM untuk ulum Islamiah, fakulti ulum Islamiah. Dan ada juga yang melalui bidang ataupun berada di bidang kemahiran. Ia berdasarkan kepada kecenderungan masing-masing. Dan selesai 2021, kita berubah kepada satu alam yang baru, iaitu pada tahun 2022, di mana Kementerian Pendidikan telah menerima satu surat Majma' Al-Bu'ud Al-Islamiyah daripada pihak Al-Azhar yang menyatakan bahawa perlu merancang ataupun membuat tindakan semakan kepada MOA antara pihak Al-Azhar dengan pihak-pihak yang menjalinkan hubungan pendidikan, kerjasama pendidikan dengan seluruh negara. Bukan saja di Malaysia saja, tapi di seluruh negara. Mana-mana yang terlibat dengan perjanjian MOA dengan MOA pendidikan dengan pihak Al-Azhar, maka pada ketika itu pihak Al-Azhar mohon disemak semula dan dipinda apa yang patut. Sebabnya apa, tuan-tuan? Pihak Al-Azhar menyatakan bahawa tahap penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar antarabangsa kurang memuaskan. Ini kita kena muhasabah bersama-sama. Antarabangsa ni maksudnya bukan sahaja di Malaysia lah, mana seluruh negara. Mana yang terlibat, kita juga terlibat. Baik, maka pada ketika itu berlakulah pindaan memorandum persefahaman antara KPN atau Kerajaan Malaysia yang diwakili oleh KPN dengan pihak Al-Azhar Al-Syarif, di mana pada ketika itulah kita bermulanya menggerakkan satu dimensi yang baru untuk kita menyemak semula KBD yang sedia ada. Yang mana KBD ini perlu diselaraskan, perlu didasarkan dengan kurikulum Ma'had Al-Bu'ud Al-Islamiyah Al-Azhar Al-Syarif. Nampak, tuan-tuan ini cerita dia. Baik, kemudian pada tahun ini juga, sebelum kita melalui satu KBD semakan yang sempurna yang akan kita laksanakan pada tahun 2023, pada tahun ini kita akan memulakan satu transisi, kita kata, untuk buku-buku bu'us tu diguna pakai dalam KBD sedia ada. Siapa yang pernah terlibat dengan KBD, latihan guru di Kerana Resort Port Dickson? Ada tak dalam sahabat-sahabat kita? Tak ada kan? Okey. KBD semakan soft landing ini, dia menggunakan kitab bu'us sedia ada, tetapi sebagai bahan sokongan sahaja. Yang ini kita akan turunkan nanti maklumat-maklumat. Dan ada wakil daripada Kedah juga akan memaklumkan perkara ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih menggunakan, tahun ini kita masih menggunakan KBD sedia ada. SPM untuk 2023 masih menggunakan KBD sedia ada. Tapi untuk KBD sepenuhnya, yang saya sebut tadi, kita akan menggunakan sepenuhnya pada tahun 2023 bermula tingkatan 4. Maknanya murid-murid akan melalui SPM KBD semakan, muqarrar KBD semakan ni sepenuhnya pada tahun 2023.
2023 tu masih SPM KBD sedia ada. SPM 2024 akan ada satu transformasi lah kepada kurikulum bersepadu dini. Okey. Yang ni panjang ceritanya. Buat masa ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan saja, KBD semakan ni kita akan laksanakan pada tahun 2023 bermula dengan tingkatan 4. Baik. Saya akan ceritakan berkaitan apa pindaan MOA tersebut. Sebelum tu kita tengok dulu gambar yang ada di sini. Ini adalah satu bukti proses kerja untuk kita menandatangani pemeteraian perjanjian kesepahaman akademik dan kebudayaan antara KPM, Sepihak Al-Azhar Al-Sharif berkaitan stamp pada 6 Jun 2022 yang lepas, yang bertempat di Al-Azhar lah. Kita ada wakil kita di sini, pengarah BPI sendiri. Kemudian ada wakil daripada pegawai kurikulum Ustaz Zamri Abdul Rahim. Dia mewakili kerajaan Malaysia untuk bersama-sama dengan yang berbahagia mantan Datuk KPPM menandatangani pemeteraian MOU ataupun MOA yang baharu. MOA yang lama pada tahun 1999, kemudian 1999 yang asal, kemudian ditamatkan pada tahun 2021, bermula 2022 MOA yang baharu yang melibatkan beberapa pindaan kandungan dalam perjanjian antara KPM dan pihak Al-Azhar. Ini antara kandungan MOA dan perincian kandungan tersebut. Yang utama saja tuan-tuan dan puan, sebenarnya banyak lagi, tapi untuk melibatkan KBD ada 3 perkara yang perlu diambil perhatian tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah. Yang pertama, ini saya rasa semua dah maklum, berkaitan dengan perubahan format pelaksanaan KBD ataupun format pelaksanaan pengajian stamp. Tuan-tuan, KBD ni akan melibatkan pengajian stamp. Yang pertama, penetapan 3 tahun pengajian. Al-Azhar menetapkan bahawa pelaksanaan stamp tingkatan 6 dini itu, stamp penanti, perlu bermula dengan tingkatan 4, 5 dan tingkatan 6. Tingkatan 4 akan menggunakan buku teks Ma'al-Bu'us Saful Awal. Okey. Kemudian untuk tingkatan 5 kita akan menggunakan buku teks Bu'us Saful Sani, dan tingkatan 6 dini stamp itu sendiri kita akan guna buku teks Bu'us Saful Salis. Pembahagian dengan kita tu akan dijelaskan secara terperinci oleh guru saya Ustaz Kamil nanti. Kemudian yang kedua, perkara utama juga dalam pindaan MOA tersebut, iaitu berkaitan dengan pendokumentasian kurikulum. Pendokumentasian kurikulum maksudnya kena gubal satu kurikulum khas berkaitan dengan KBD semakan, iaitu yang melibatkan sektor kurikulum sedang berusaha membangunkan DSKP bagi 5 mata pelajaran dini sedia ada. Cumanya kontennya berbeza, kandungan itu berbeza, tapi 5 mata pelajaran itu tetap sama. Ada subjek syariah, usuludin, kemudian apa? Lam, Manahish dan Adab wal-Balagh. Nama sama tuan-tuan. Coding untuk peperiksaan pun dimaklumkan sama, cuma konten dia ada perubahan sebab kita merujuk kepada apa yang terkandung dalam kitab Rumus Al-Islamiyah. Okey. DSKP baru akan keluar. Kemudian dalam pendokumentasian kurikulum tersebut, kita juga akan membangunkan DSKP bagi 10 mata pelajaran tingkatan 6 dini stamp. Selama ni kita maklum bahawa stamp adalah kurikulum peperiksaan pentaksiran je kan. Dia ada kurikulum pelajaran ke? Ada DSKP tak? Ada yang mengajar stamp? Ada yang mengajar stamp tak? Kalau tuan-tuan dan puan-puan
belajar atau mengajar staff, kita tidak ada kurikulum pembelajaran. Dia hanya ada kurikulum pentaksiran itu saja. Belajar berapa bulan sampai setahun selesai. Terus exam, stamp. Dan keputusan ada yang mumtaz sofi, mumtaz jajan. Tapi kenapa di peringkat Al-Azhar masih mempertikaikan kita punya penguasaan bahasa Arab dalam kalangan murid-murid kita? Agak-agak kenapa tuan-tuan? Ada jawapan Okey. Al-Azhar dia merujuk kepada satu imtihan yang disebut imtihan Tadi Mustawa. Imtihan Tadi Mustawa ni adalah satu ujian, tuan-tuan dan perempuan dah sedia maklum kot. Ujian yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar luar untuk ke Universiti Al-Azhar. Dia kena melalui ujian tu dulu. Dia punya level dia yang paling tinggi, mutamayyiz, level 7 paling tinggi. Tapi ini jarang-jarang ada di dalam kalangan anak-anak murid itu. Tapi tak apa tuan-tuan, ini adalah satu cabaran untuk kita, bagaimana kita untuk memantapkan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan anak-anak murid kita. Dan mungkin ada hikmahnya kenapa perubahan ini berlaku. Dan yang saya sebut tentang Nokia tadi lah, mindset kita perlu menyatakan bahawa kurikulum ataupun KMD semakan ni boleh melahirkan seperti mana yang disebut oleh, saya rasa Tuan Timbalan dalam ucap utama tadi menyebut tentang hala tuju SABK itu sendiri, iaitu untuk melahirkan dalam kalangan anak-anak murid kita ni ulama, cendekiawan Islam yang membudayakan ilmu tu, Mungkin dia disebut tadi, saya tidak mengulas panjang. Dan kesemua kurikulum yang kita ubah ni adalah berdasarkan kurikulum Ma'had Al-Buhuz Al-Islami. Dan yang ketiga, yang ni saya kena cerita dalam keadaan kegembiraan lah tuan-tuan. Pihak Al-Azhar dalam kandungan MOA-nya telah menyatakan untuk kita bersedia melatih guru-guru kita, sama ada guru dini maupun guru stam itu sendiri. Dan Alhamdulillah pada malam kita dapat berita yang agak menggembirakan kami lah, dan tuan-tuan dan puan-puan juga, untuk kita adakan latihan guru dan telah diberi kelulusan keuangan oleh pihak KSU. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan akan melalui satu perkara yang baharu untuk kita melatih guru-guru dini dan guru-guru stam yang dilatih oleh pihak Al-Azhar sendiri. Kita panggil pihak Al-Azhar turun ke Malaysia untuk mereka latih tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam pada masa yang sama juga kami merancang untuk bawa tuan-tuan dan puan-puan yang terpilih ke Al-Azhar untuk mengikuti latihan guru di sini. Okey, memang agak terukir kan benda ni. Saya pun rasa macam nak kembali kepada, bukan nak kembali, saya nak pun untuk jadi guru dini gitu. Dapat pergi Al-Azhar secara percuma dan kita cuba usahakan. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja Al-Azhar, kita juga cuba usahakan untuk bawa tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dini dan kustam yang terpilih ini ke satu tempat yang kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, Parai. Dah dengar kan? Indonesia. Okey. Seronok tuan-tuan dan puan kalau kita buat pergi kan. InsyaAllah kita akan usahakan. Peruntukan tu yang kami yang cari. Dan setakat ni kita telah pihak kewangan, bahagian kewangan telah meneruskan peruntukan latihan ni hampir 1 juta. Jadinya kita boleh buat latihan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Doakan semoga dipermudahkan. Okey, dan seterusnya konsep gambaran yang saya cerita tadi, inilah dia punya rumusannya tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana berlakunya KBD Semakan ini yang saya telah jelaskan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, renunglah slide ini, bagaimana ia berlaku. Buku teks kita akan bermula di peringkat 4 menggunakan buku teks Saful Awal, Ma'had Buhuz,
Kemudian buku teks Soft Study untuk tingkatan 5, dia akan menduduki SPM dengan mukorot tingkatan 4 dan tingkatan 5 tersebut 2 tahun. Kemudian apabila nak masuk tingkatan 6, nak menduduki STAM, dia kena melalui satu lagi buku teks MUUS Soft Study yang akan diduduki oleh tingkatan 6 dini, dan dia akan menduduki peperiksaan STAM. Komplit ke 3 tahun, barulah boleh memohon untuk pengajian ke Universiti Al-Azhar. Tuan-tuan dan puan-puan lah arkitek dia yang akan membentuk anak-anak ni supaya mereka boleh ke Universiti Al-Azhar. Okey, terima kasih. Okey, nampak ini gambaran yang berlaku. Apa yang saya ceritakan tadi, inilah dia. Dan kerana pihak universiti telah memberi amaran kepada saya, alhamdulillah pada masa yang tepat juga untuk saya serahkan kisah perjuangan ini kepada tuan guru saya, Ustaz Muhammad Kamil bin Ali. Nanti kita akan bertemu insyaAllah pada saat jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Sharifuddin di atas Ketua Penolong Pengarah Unit Dini, Tahfiz dan Turos Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk tujuan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Troy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Terima kasih pengurusi majlis, Adinda Bat, saya panggil Batnya, Badrul Hanif. Yang saya hormati Tuan KTPK, Tuan Haji Arifuddin, barisan pegawai daripada BPI, barisan pegawai daripada JPN Kedah, tuan-tuan pengetua. Tapi saya jumpa pengetua seorang ni, Ustaz Azam ni. Yang lain ada pengetua ke? Pengetua lain datang ke? Tak ada. Guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah sampai giliran saya, dan saya dizalimi pada petang ni disebabkan apa yang saya nak cakap semua orang dah cakap. Jadi saya rasa macam mana kena ulang ke? Okey, kita ulang sikit ya. Okey, kita ulangkan yang ni. Konsep pelaksanaan KBD Semakan, seperti mana yang Tuan Haji Sharifuddin jelaskan. Tuan-tuan dan puan-puan menunggu saat-saat ini untuk banyak nak tanya soalan kan. Jadi saya buka ruangan soalan tu lebih sikit nanti. Okey, konsep pelaksanaan KBD Semakan. Tuan-tuan dan puan-puan dah faham, dah dijelaskan tadi
TV saya pun dah sebut pagi tadi tentang konsep pelaksanaan KPD samakan ini, iaitu menggubal kurikulum bagi 5 mata pelajaran KPD. Seperti mana yang telah dijelaskan, subjek kita tak ubah, rumah tu kita tak ubah, kita ubah perabot dalam dia. Perabot dalam kita ubah, rumah kita tak ubah. Masih lagi rumah Usuluddin, masih lagi rumah Syariah, masih lagi rumah Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, masih lagi rumah Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah, dan masih lagi rumah Al-Adab Wal-Balaghah. Itu kita tak ubah sebab ada sejarah dia sebenarnya, ada sejarah dia. Asalnya kita nak buat kurikulum baru, tetapi tidak diluluskan oleh pimpinan tertinggi. Dia kata banyak sangat pendidikan Islam ni, kita bagi yang guru pendidikan Islam mungkin kita faham, tapi pimpinan tertinggi bila sebut pendidikan Islam banyak sangat. Ada pendidikan Islam sekolah SMK, ada untuk SMKA, Sunnah Syariah Islam yang Tasawuf Islam, ada sekolah KPD, ada sekolah Syahdah Mulia. Jadi banyak, dia jadi macam apa, bercampur aduk nanti, tak faham. Jadi dia tak benarkan kita buat kurikulum baru. Sebab bila kita nak buat, kita rancang nak buat kurikulum baru itu, kita hanya nak spesifikkan pada pelajar yang hanya nak ambil stam je, iaitu kita akan tumpukan kepada kurikulum dini. Tapi tak apalah. Okey, jadi kita terpaksa guna rumah yang sama, kita terpaksa guna subjek yang sama untuk kita masukkan konten ataupun kandungan kurikulum Ma'had Murus ni. Jadi kita kena guna rumah yang sama. Sebab itulah nanti dia akan ada peperiksaan yang sama, subjek yang sama, tapi konten dia lain. Sebab tu bila 2024 nanti, konten-konten subjek ini akan berubah lah. Soalan-soalan sudah pasti akan berubah. Okey, kemudian di 10 mata pelajaran tingkatan 6 ini, yang ni macam biasa lah. Sebenarnya kita sebut tingkatan 6 ini, kurikulumnya ialah kurikulum tingkatan 6 dini. STAM tu peperiksaan, kena bezakan antara STAM dengan kurikulum dini. Tapi senang sebut, orang sebut STAM, kurikulum STAM, senang kan, orang senang faham. Okey, sebab apa kita buat macam ni dah dijelaskan oleh Ustaz Syarifuddin. Sebab apa kita kena buat? Bukan kita seronok ambil kurikulum daripada Azhar masuk dalam sistem pendidikan kita. Sebab arahan daripada Al-Azhar, siapa yang nak pergi belajar di Azhar kena mengikuti kurikulum dia 3 tahun. Sebab dia kenal pasti sebelum ni kita laksanakan setahunnya. Sebab di Mesir pun orang Arab sendiri pun belajar 3 tahun. Kalau kita belajar setahun memang kita lagi terror pada Arab. Kita lagi hebat daripada orang Arab. Belajar setahun je boleh masuk Azhar. Jadi kita pun kena ikut laluan yang sama seperti mana yang dilalui oleh orang Arab sendiri di Mesir, di Al-Azhar. Jadi kita kena laksanakan 3 tahun. Soful awal di tingkatan 4, Soful sani di tingkatan 5, Soful salis di tingkatan 6. Okey, ini adalah huraian kepada kandungan mata pelajaran. Kalau kita melihat kandungan yang sedia ada, pagi tadi dah tengoklah. Kandungan yang sedia ada, Usuluddin contohnya, Tauhid, Tafsir, Hadis, Sirah wa Tarikhul Islam, Al-Akhlaq wa Tasawuf. Ini sukatan lama ataupun konten lama, konten yang sedia ada. Apabila tahun depan, tahun 2023, kontennya akan berubah, iaitu kita masukkan At-Tauhid, menggunakan kitab Matan Jauharah. Bagi siapa yang pernah belajar kitab tua ni, kitab apa ni, kitab kuning, kitab turas, tapi taklah turas sangat, taklah turas sangat sebenarnya. Dia dia pemudahkan sebenarnya. Kemudian dia ada tafsir. Tafsir ni kita menggunakan Taisir, At-Tafsir An-Nasafi.
Kemudian hifzul Quran, iaitu surah Luqman. Begitu juga di tingkatan 5. Ini adalah konten baru ataupun sukatan baru ataupun kandungan baru untuk usuluddin. Kalau dulu usuluddin ada 5 bidang, tingkatan 4 tahun depan cuma ada 3 bidang saja untuk usuluddin. Nampak macam tak faham ya? Saya minta maaf banyak-banyak lah sebab lama sangat duduk kat Kuala Lumpur tu, rasa Kedah kurang sikit. Kat Eropah dah jadi. Lepas tu dengar bercampur-campur kan. Dengar bercampur-campur. Jarang juga balik Kedah ni. Tu kawan Rusak Rikudiannya jadi bahasa campur-campur sikit. Okey, untuk syariah. Syariah dulu kita ada Al-Quran wal Hifz. Dah pindah kepada usuluddin. Fiqh al-ibadah, fiqh al-muamalah, muamalat, munakahat dan jinayat. Untuk tahun depan kita hanya tumpukan pada fiqh al-ibadah dengan fiqh al-muamalat. Tingkatan 5 fiqh al-ibadah, fiqh al-muamalat, fiqh al-munakahat, dan kita bawa fiqh al-jinayat kepada tingkatan 6. Tetapi kitab berbezalah. Kita tak pakai buku yang ada sekarang, kita pakai buku Al-Mukhtar min al-Iqna. Kitab Iqna. Kita tahu. Itu ada yang pernah baca tu. Alhamdulillah. Ada yang dah pernah baca tak apa? Ke nak lari semua nak pergi usuluddin. Balik beritahu ketua kata kami nak pergi kat usuluddin pula Ustaz. Tak mahu nak syariah buat bunyi kitab Iqna tu. Okey. Ada lagi mudah, ada lagi mudah. Nak beritahu. Okey, al-lughah al-arabiyyah al-mu'asirah. Ini untuk bahasa Arab. Yang mana sedia maklum tadi pagi tadi pun ada kita dikongsikan dengan teknik-teknik mengajar lughah al-arabiyyah mu'asirah ni. Kalau kita tengok yang lama, dia lebih penekanan kepada al-maharah al-arba'. Kan? Kemahiran 4 tu. Tapi bila kita pindah kepada kurikulum Ma'had Al-Bu'us Al-Islamiyah Al-Azhar, dia ada nama. Dia timbul balik. Dia timbul balik namu, suara, insya' dan mutala'ah. Ada 3 kitab. Ada 4 bidang dan ada 3 kitab. Nahu pakai kitab mudah ya, Syarah Ibn Aqil. Semua pernah dengar Syarah Ibn Aqil kan? Semua pernah dengar, tak ada masalah lah. Saraf kita pakai As-Sarfu Al-Muyassar. Nampak Muyassar tu, dengar Muyassar tu tak apa, okey lah. Mudah lah tu kan? Okey, Insya' Mutala'ah dia gabung satu buku. Dia buat daripada Azhar, nama dia Al-Insya' wal Mutala'ah. Orang STAM tahu lah. Orang pernah mengajar STAM ni dia tahu. Begitu juga di tingkatan 5. Tapi tuan-tuan dan puan yang bimbang, kita di sini cuma kita dapat bayangan saja. Nanti bila kita dah siapkan di SKP tingkatan 4, kita akan adakan penyebaran. Ketika itu tuan-tuan dan puan akan kita kata akan didedahkan lagi dengan lebih detail tentang cara nak mengajar, kan? Cara nak menggunakan buku. Dan kita juga akan ada siri-siri, tak tahulah ni kita perancangan kita akan adakan siri-siri khusus kita panggil istilah dia bedah kitab. Kita akan adakan, mungkin kalau tak sempat bersemuka, kita boleh buat online kan? Kita dah belajar cara nak buat online dulu ni kan? Minta doa lah banyak-banyak supaya kami di BPI dapat peruntukan banyak, kita boleh buat bersemuka. Kita boleh buat. Kalau kita tak sempat turun pun, kita akan lantik JU-JU yang hebat-hebat. Sebenarnya di kalangan tuan-tuan dan puan ni ramai orang yang hebat-hebat sebenarnya. Ramai orang yang hebat yang boleh kita lantik sebagai JUK, dan JUK inilah yang akan bergerak di negeri masing-masing untuk membimbing tuan-tuan dan puan bagaimana kita nak menggunakan kitab-kitab yang dihasilkan ataupun diterbitkan di Azhar sana.
InsyaAllah. Okey, untuk adab al-balagha mungkin tak berubah banyak sangat, khusus dengan balagha juga. Cuma konten dia mungkin bertambah sikit. Bagi yang terlibat dengan subjek ini mungkin lebih tahu sikit lah. Mungkin dia akan ada penambahan sedikit tentang konten-konten yang berkaitan. Untuk manahij, ni manahij ni dulu ramai tak mau mengajak manahij. Orang usuluddin tak boleh mengajak manahij sebab ada usul fiqh. Orang syariah tak boleh mengajak manahij sebab ada mantik. Sekarang tak payah bergaduh. Semua nak mengajak manahij. Yang tu ada untuk pegang subjek manahij, memang dia tak akan bagi kat orang lah. Lepas ni jangan minta lah, dia tak bagi. Sebab konten yang sekarang ni adalah, ataupun yang akan datang tahun 2023 adalah hadis sahaja. Tingkatan 4, tingkatan 5 baru jumpa mantik. Hadis dengan mantik. Jangan tanya saya siapa. Kalau tanya saya nak cerita daripada A sampai Z, habis masak. Pakat balik pukul 8 malam mana ni. Okey, boleh tanya lawak aja. Okey, ada soalan? Oh, okey, kitab hadis. Kitab hadis dia apa nama kitab, ada nama sebenarnya kitab ni kat mana dia punya tu? Ada slide ni, ada lagi ya? Nanti ada slide sikit. Kitab dia Fathul Mubdi. Fathul Mubdi. Syarah Mukhtasar Az-Zubaydi tu. Kitab Turah juga sebenarnya. Tapi mudah. Saya tengok dah, saya mudah. InsyaAllah. Okey, ini untuk tingkatan 6. Kalau tuan-tuan perasan, kita di tingkatan 6 ni kita tambah, bukan tambah lah, ada subjek-subjek yang tidak kita dedahkan di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Iaitu yang pertama ialah Hifzul Quran dan Tajwid, sebab dia ada satu buku je. Kemudian yang kedua ialah dalam bidang Tauhid, kita ada penambahan satu lagi buku, iaitu Muzakirah Al-Firaq. Dan yang ketiga ialah ada Arud dan Qafiyah. Di tingkatan 4, 5 tak ada Arud Qafiyah. Okey, ini ada kitab dia. Kitab dia sebenarnya dia apa nama ni, yang tingkatan 4 lah, Usuluddin. Usuluddin dia tulis tafsir An-Nasafi di Shafil Awal Al-Thanawi. Sebenarnya dia ada perkataan Taisir Tafsir An-Nasafi di Shafil Awal Al-Thanawi. Begitu juga dengan syarah Jawharah Tauhid. Dia ada taisir dia. Al-Iqna' tu sebenarnya dia ada Al-Mukhtar min Al-Iqna'. Jadi dia pilihan tu, maksudnya dia ada yang dipotong daripada Iqna' asal. Ada bab-bab yang dibuang. Nanti siapa yang terlibat dengan syariah akan tahulah. Kemudian Al-Lughah Al-Arabiyah, dia ada 3 kitab. Syarah Ibn Aqil di Shafil Awal Al-Thanawi. Kemudian ada Shaful Muyassar. Kemudian ada kitab Al-Mutala'ah wal-Insya di Shafil Awal Al-Thanawi. Kemudian untuk adab al-balaghah, dia ada Tarikhul Adab Al-Arabi wa Nususuhu di Shafil Awal Al-Thanawi. Kemudian dia ada kitab Al-Balaghah Al-Arabiyyah di Shafil Awal Al-Thanawi. Untuk tingkatan 5 dia di Shafil Tsani. Kemudian Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah, dia ada Fathul Mubdi di Shafil Awal Al-Thanawi. Kemudian di tingkatan 5 kita ada tambah satu lagi buku untuk mantik, iaitu Syarah Al-Mulawiyyah ala Sulam fil Mantiq di Shafil Awal Al-Thanawi. Pasal dia depan. Ada lagi ya. Ini untuk tingkatan 6. Tingkatan 6 tak apalah. Tingkatan 6 bagi yang mengajar staff, dia tahulah buku ni dah pernah mengajar. Dah pernah di
risau je mereka tengok. Ada masalah. Pasal macam orang cakap. Okey. Okey. Adik, dokumen taman. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir pada hari ini, dan semoga sesi perkongsian soal jawab nanti akan menambahkan lagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Kamil bin Ali atas pembentangan sebentar ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya membuka ruang sesi soal jawab. Seperti yang dimaklumkan, 5 minit dibutuhkan untuk sesi soal jawab. Hadirin boleh menggunakan mikrofon yang telah disediakan. Saya sebut nama penuh, nama sekolah, tempat tuan-tuan mewakili. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lutfi, Pak Tahir dari Sekolah Agama Hidayah Islamiyah, Sekolah Kami Kedua Raya. Saya nak tanya 2 soalan. Yang pertama, apakah hikmah daripada hilangnya subjek sulfik? Sebab kita punya matlamat daripada KBD ini mengajarkan ulama. Kemudian apabila hilangnya sulfik ini, tak tahu daripada mana datangnya ulama. Yang pertama. Yang kedua, soalan saya untuk stam, sebabkan kita tak start lagi kurikulum baru ni, adakah ke depan akan adanya stam? Sebabkan kurikulum sekarang ni untuk tahun ni saja Allah yang kita sedang bincangkan ni, katanya 2023 ke depan baru nak start. Bermakna ada masa dari dalam 3 tahun lagi baru akan sampai kepada masyarakat. Jadi soalan saya, adakah stam ke depan ada atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Firdaus dari Ma'had Imam Syafi'i. Soal yantabuna al-khawfu min nahiyatain ala anfusina wa ala abnaina. Kita takut, guru pun takut, dan juga kita takut juga kepada anak-anak kita tingkatan 1, 2, 3 ni. Adakah mereka boleh mengikuti lah tingkatan 4, 5 dan juga 6. Tingkatan 4 dulu, kita tengok tingkatan 4 dulu. Sebagai contoh, saya guru LAM yang mengajar menengah atas dan juga menengah rendah lah. Jadi LAM ni tingkatan 3 baru mereka jumpa isim, pembahagian isim kan, pembahagian fi'il dan juga asas-asas sorof. Tingkatan 4 baru jumpa dalam LAM yang sedia ada ni, baru jumpa mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Jadi tingkatan 1, 2, 3 tak mengaji hak tu. Tiba-tiba tingkatan 4 dah kita kena buka Ibnu Aqil, juzul awal, syarah Ibnu Aqil lah. Dan tekilan jugalah sebab subjek lain dia sudah ada taisir, mukhtar minal iqram. Tapi mai tang Ibnu Aqil ni syarah tu tak ada lah. Kau ada taisir ke, ikhtisar ke, tak ada. Jadi adakah di sana ada selepas ni lah ataupun sekarang dibuat untuk menyediakan murid-murid kita di tingkatan 1, 2 dan juga 3 untuk bersedia menerima syarah Ibnu Aqil. Pokoknya dia mengaji Ajrumiyah ke, Qatrun Nada ke, ataupun pokoknya kita panggil apa tu, Nahwu Wadih ke, pokoknya kan ada lah. Itu untuk LAM lah. Kalau untuk subjek lain saya tak nampak macam mana. Terima kasih. Selain Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas soalan yang telah dikemukakan. Dipersilakan untuk panel mengupas soalan yang diberikan.
Baik, terima kasih kepada orang yang Ustaz yang bertanya. Yang pertama tadi saya tak perasan, tiba-tiba ada soalan. Tengah sembang Ustaz Syarifudin. Soalan dia, kalau saya tak salah, yang pertama sebab apa kita tak masuk usul fiqh ya? Okey, saya dah jelaskan pada tadi, iaitu kita terpaksa ikut kurikulum daripada Ma'had Al-Buhus. Jadi bila kurikulum kita ikut sebiji. Kita ikut sebiji daripada Ma'had Buhus, Ma'had Al-Azhar, semua kita ikut sebiji. Kalau kita tonton dan perempuan boleh tengok lah, apa nama kita kata, laman web Qita' Al-Ma'ahid Al-Azhar, dalam tu ada. Jadi tak ada usul fiqh. Di mana-mana Ma'had Al-Azhar tak belajar usul fiqh. Jadi bila kita nak ambil sebiji daripada Azhar, jadi terpaksa ikut lah. Kita terpaksa ikut sebiji daripada Universiti Al-Azhar. Memang kita ada sembang juga kan, kata nak melahirkan ulama, usul fiqh tak ada ni kan. Usul fiqh tu belajar di universiti lah, jawab dia kan. Kita tak boleh nak buat apa. Dan kalau kita nak masuk pun, nak slot in pun, yang pertama kita nak pakai buku apa kan. Yang kedua kita nak pakai masa siapa, masa siapa kita nak ambil, masa mana kita nak ambil kan, untuk slot in. Yang ni dah sedia banyak lah. Kalau kita tengok sukatan-sukatan daripada Al-Azhar ni banyak, memang saya akui banyak. Kita pun pada mula-mula sesi perbincangan kita ni, kita risau takut tak habis. Cikgu tak habis mengajak buku tu. Sebab tu tadi UTP saya sebut, kita tak akan ikut kulit daripada kulit ke kulit, sebab kita meraihkan masa yang diperuntukkan. Sebab bila kita pakai rumah yang sama, kita menggunakan masa yang sama, iaitu macam contoh Suluddin 128 jam setahun. Jadi kita ikut yang tu. Manahij cuma ada 48 jam. Jadi kita ikut yang tu. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua ada custom. Ni ada pakar stam ni depan saya nampak ni. Ada orang kuat stam. Okey. Adakah stam masih lagi berjalan? Stam sekarang ni berjalan. Kan? Cuma sekarang ni berjalan mengikut yang lama lah. Yang lama. Yang baru ni yang saya cerita tadi, okey, yang lama, yang baru ni yang saya sebut tadi ni, yang menggunakan hanya buku Shafus Salis ni, akan dilaksanakan bila? 2025. Artinya tahun ni, tahun depan, tahun ni berapa? 2022, 2023, 2024 akan pakai buku yang sedia ada. Yang sekarang ni, yang 21 biji buku tu, tak tahulah lepas ada lah pembahagiannya kan, bukan semua belajar 21 biji. Tapi pelaksanaan STAM masih lagi berjalan macam biasa. Cuma bila laksanakan tahun 2025 nanti, dia akan ada sedikit perubahan. Okey, yang ketiga Ustaz, Lam Allah. Dengar syarah Munaqil, nak pingsan lah. Bukan kata Ustaz pingsan, kami pingsan dulu lah. Kami memang mula-mula pingsan lah kan, tengok syarah Munaqil ni. Tapi saya dah tengok-tengok dalam tu, dia punya pengarang lah kata kan, dalam tu ada juga kataan menyiasat tu ada agak dalam tapi dia tak tulis kat luar. Kalau Ustaz tengok balik dia punya pendahuluan tu, dia ada kataan menyiasat. Ada, saya lupa nak quote dia punya. Tengok orang tadi seriau, ni tak ada menyiasat ni, taisi lepas semua tak ada kan. Tapi saya dipahamkan, nanti masa penyebaran nanti Ustaz-Ustazah akan dapat lebih detail lah. Saya difahamkan oleh orang yang bertanggungjawab bina di SKP tu, dia dah permudahkan. Kita tengok kalau soalan ikut soalan Arab ni memang tanya bitnya kan, tanya bit ni cerita tentang apa bitnya. Yang Arab memang macam tu. Macam insya, contoh insya. Insya, kalau buku Shaful awal tu, cerita dia apa? Cerita dia teori je. Teori macam mana nak buat insya, jenis-jenis insya. Jenis mengapai budak-budak kita kan. Kalau kita ikut je tu, tak tahulah. Tapi saya dipahamkan ada juga yang dia akan
cuba pemudahkan ikut style kita. Kalau tuan-tuan ada tengok nanti ni bulan 10 insya-Allah kita siapkan di SKP, insya-Allah akan ada di situ ada kemudahan ya. Kalau kita lihat dulu pun mula-mula perkenalkan KBD, banyak pengetua marah kami. Ni buat kurikulum apa ni kata ni? Nak bagi jana budak-budak. Budak-budak bukan kata budak-budak tak faham, cikgu pun tak faham. Buku KBD dulu mula-mula kan? Akan berlaku juga untuk kurikulum Mahat Rosti peringkat awal lah, peringkat awal. Tapi saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan akan mampu mengatasi masalah yang yang akan dihadapi, insya-Allah. Kemudian apa? Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Kamil di atas penjelasan kepada soalan-soalan yang telah diutarakan.